dalam bahasa tu sendiri dia ada ilmu dia yang mana. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Judan Sembang. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada anda yang menyokong video-video saya. Teruskan like, share dan subscribe. So, hari ini saya akan bersembang dengan anda tentang baru-baru ini perkara yang viral, iaitu tentang seorang guru yang diketawakan. Kemudian saya dah buat video yang pertama. Kemudian ini adalah sambungan yang mana saya akan sambung tentang mengenai bahasa dan juga ilmu, yang mana semua orang mempunyai pandangan masing-masing. Ada yang kata bahasa ni hanyalah perantaraan, hanyalah untuk interaksi, sedangkan ilmu tu adalah satu benda yang lebih besar, kan? Semua ada pandangan masing-masing. Jadi terpulang kepada anda untuk menyatakan pandangan anda. Tak ada masalah, setiap orang ada pandangan. Jadi ini adalah sembang-sembang santai kita. Sekiranya setuju, boleh komen di bawah. Sekiranya tidak setuju dan ada pandangan masing-masing juga, saya mengalu-alukan komen anda di bawah. Okey. Jadi, pada saya, bukanlah kita menyatakan yang tak apa untuk buat salah. Tetapi, apabila kita buat salah, kita tak boleh menghukum sehingga memalukan orang. Itu yang saya nyatakan. Dan apabila kita buat salah, kita kena perbaiki, improve. Okey, supaya orang lain tidak menjadikan kesalahan itu satu benda yang biasa, satu benda yang tak apa. Okey, kesalahan perlu diperbaiki. Jadi, tindakan untuk menghukum, menjatuhkan orang yang membuat salah itu dengan keterlaluan, itu yang tak boleh, kan? Jadi, ramailah orang yang berkata bahasa ni adalah cuma interaksi, cuma satu benda yang untuk kita berkomunikasi dengan orang. Tapi sebenarnya, bahasa itu sendiri adalah ilmu. Bahasa itu sendiri adalah ilmu, sebab di dalam bahasa tu dia ada lagi cabang-cabang bidang dia. Contohlah, saya bagi contoh mudah. Dalam bahasa Melayu, okay, kalau kita katakan itu perantaraan, tetapi dalam bahasa Melayu tu sendiri dia ada cabang-cabang dia. Dalam BM kita ada pantun, ada peribahasa, ada sajak, ada puisi, ada syair, ada penulisan, ada debat, ada pertandingan bicara berirama dan macam-macam lagi lah. Pertandingan dan cabang-cabang di dalam bahasa Melayu. Dan juga boleh jadi sastra. Okay, penulisan sastra, penulisan novel, karya-karya sastra. Benda tu semuanya menjadi satu benda yang diangkat ke satu level yang lebih tinggi. Bermakna itu adalah satu ilmu. Sebab tak semua orang boleh menulis sastra, tak semua orang boleh berpuisi, tak semua orang boleh bersajak, tak semua orang boleh berdebat. Jadi orang yang ada ilmu dalam bahasa Melayu, dia boleh. So bahasa tu adalah ilmu. Orang yang ada ilmu bahasa ni, dia boleh buat benda-benda tu. Dia boleh bersajak, dia boleh menghasilkan puisi yang sangat baik, dia boleh bersyair, boleh berdebat. Okey, sama juga dalam bahasa Inggeris. Dia ada pecah-pecahan dia. Dia ada public speaking, choral speaking, ada action song, dia ada dia punya literature, macam-macam lagi cabang-cabang di bahasa Inggeris. Sama juga orang yang ada kemahiran bahasa Inggeris, ada ilmu dalam bahasa Inggeris, dia boleh buat benda tu. Orang yang tak ada, tak boleh buat lah. So sebab itu saya katakan ilmu tu sendiri adalah, bahasa tu sendiri adalah ilmu. Sebab dia, tak semua orang boleh buat benda tu. Siapa yang ada ilmu dalam bahasa tu, dia boleh buat lah kemahiran-kemahiran tu, kan. So itu yang pertama, sebab bahasa tu adalah ilmu. Okey, jadi penting atau tidak kita belajar bahasa lain. Okey, yang pertama, bahasa adalah komunikasi, kan. Orang yang ada masalah percakapan dan pendengaran, kan, bisu dan pekak pun dia ada bahasa. Dia ada bahasa isyarat dia. Itu adalah bahasa komunikasi dia. So kita pun ada bahasa yang kita boleh cakap, boleh dengar, dan orang lain, negara lain, semua ada bahasa masing-masing. So penting atau tidak, pertama sekali adalah penting lah. Sebab kita nak elakkan daripada kita ditipu dalam urusan jual beli, berniaga, ataupun urusan apa-apa saja, kan. Orang cakap lain nanti jadi ayam dengan itik, kan. Jadi kalau kita tak ada kemahiran bahasa yang baik, mungkin kita akan ditipu lah daripada segi tu. Tapi kalau kita ada kemahiran bahasa yang baik, orang tak boleh nak game kita, kan. Orang tak boleh nak kencing kita. Sebab kita pun pandai apa yang dia cakap tu, kita pun tahu, kan. So itulah kelebihan dia. So berbalik kepada pendidikan tadi,
kalau kita mempunyai kemahiran bahasa yang sederhana pun sebenarnya sudah memadai untuk berinteraksi. Okey, untuk berinteraksi sederhana okey. Tapi untuk menjadi seorang yang lebih, kita kena mempunyai kemahiran yang baik. Sebab kalau tidak ada kemahiran bahasa pun, kita nak pecah daripada kepompong kita pun agak susah. Melainkan kita adalah seseorang yang hebat kan. Pemain bola sepak yang hebat, tapi dia bercakap bahasa Portugal. Dia tak cakap bahasa Inggeris pun. Dia cakap bahasa Portugal. Tapi sebab dia permainan dia tu lebih hebat daripada bahasa dia, so dia boleh pergilah. So kalau kita ni permainan pun tak hebat, bahasa pun tak hebat, nak ke mana kan. So untuk pecah kepompong tu, kita kena ada something yang boleh tembus. So bahasa juga adalah satu perantaraan yang penting sebenarnya. Okey. So, kesimpulannya di sini adalah untuk menyampaikan bahasa perlulah orang yang mahir, pakar dalam bidang tu. Dan untuk menyampaikan ilmu juga perlulah orang yang mahir dan pakar dalam bidang ilmu tu. Dan kita kena tahu siapa target kita. Okey, target kita. Kalau target kita tu adalah orang Melayu, kita cakaplah dalam bahasa Melayu. Kan? Kita cakap dalam bahasa Melayu, ilmu sampai bahasa pun dia faham. So kalau target kita tu adalah orang putih, kita cakaplah dalam bahasa Inggeris. Kan? Cakap dalam bahasa Inggeris. So dia faham, objektif pun tercapai. So itulah maksudnya. So kalau kita tahu target audience kita, tahu ilmu yang kita nak sampaikan, so benda tu akan sampai. Okey, jadi kalau kita menjadikan benda ni satu isu yang besar, sebenarnya kita kena tengok dari satu sudut yang positif, iaitu yang lemah kita perbaiki, yang dah strong kita kongsi. Macam mana yang kita ada ilmu sesuatu kita kongsi, tapi yang lemah tu kita perbaiki sama-sama. Okey, itu saja untuk video kali ini. Teruskan like, share dan subscribe. Teruskan menyokong video-video saya. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.